sejahtera. Kata sapaan, perkenalkan saya, Rabiatul Adawiyah binti Masnan. Saya pilih-pilih berdana, dapat tajaan, bisyarah, beri tugasan, saya bentangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabiatul Adawiyah binti Masnan, kelas BME, nama pensyarah Encik Muhammad Azri bin Ibrahim. Pada hari ini saya akan membentangkan akal budi dan pemikiran tokoh-tokoh seperti Raja Ali Haji, Hamzah Fasuri dan juga Tenas Effendi dalam puisi tradisional Melayu. Sebagai pengenalan, tujuannya adalah pembentangan ini bertujuan untuk mengupas pemikiran dan karya tiga tokoh cendekiawan Melayu yang telah memberi sumbangan yang besar kepada falsafah dan identiti Melayu. Kepentingan pembentangan ini adalah untuk membina kesedaran terhadap warisan intelektual Melayu serta memahami bagaimana falsafah, tasawuf dan juga adat budaya membentuk kehidupan masyarakat Melayu. Mari saya perkenalkan latar belakang tokoh yang pertama pada hari ini adalah Raja Ali Haji. Raja Ali Haji ini bernama yang sebenarnya adalah almarhum Raja Ali Haji bin almarhum Raja Haji Ahmad atau juga dikenali dengan nama Raja Ali Haji. Raja Ali Haji ini dilahirkan di Pulau Penyengat, Kepulauan Riau. Dia dilahirkan sekitar 1808. Dia juga dikenali sebagai sastrawan, ulama dan juga sejarawan. Konsep akal budi dalam karya Raja Ali Haji. Akal budi menurut Raja Ali Haji memberi kesedaran moral dan intelektual yang tertumpu kepada nilai-nilai Islam. Di dalam karya-karyanya menekankan pentingnya akal sebagai alat untuk memahami ajaran agama dan membangun kehidupan yang bermartabat. Budi pula dipahami sebagai sikap moral dan adab yang sesuai dengan norma agama. Contoh penerapan akal budi dalam karyanya adalah pada Gurindam 12. Puisi ini menekankan kawalan diri, ketakwaan, dan kepatuhan kepada ajaran agama sebagai teras tingkah laku manusia yang berakal dan berakhlak mulia. Ini adalah contoh bait Gurindam pasal 1. Daripada ayat ini, Raja Ali Haji mengajar bahawa pemesanan akal, ilmu dan akal akhlak adalah teras kepimpinan kepada peribadi, baik dalam kehidupan individu maupun dalam masyarakat. Seterusnya adalah bahasa sebagai pencapaian tamadun. Raja Ali Haji melihat bahasa sebagai elemen penting dalam memupuk tamadun. Melalui karya seperti Gurindam 12, beliau menonjolkan keindahan bahasa Melayu sebagai wadah penyampaian ilmu akhlak dan budi pekerti. Contohnya dapat dilihat di dalam pepatah ini, jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Melalui rangka ini, Raja Ali Haji menggariskan hubungan erat antara pemikiran beliau menekankan bahawa bahasa bukan sekadar alat komunikasi tetapi juga cerminan kepada nilai-nilai murni. Selain itu juga, pemikiran falsafah dan pendidikan moral, Raja Ali Haji menggunakan puisi sebagai medium penyebaran pemikiran falsafah dan pendidikan moral. Pemikirannya menunjukkan hubungan antara etika agama dan kehidupan seharian. Beliau percaya pendidikan akhlak merupakan asas utama dalam membentuk tamadun Melayu Islam. Dalam artikel sosial, dalam Gurindam 12, Raja Ali Haji mengajarkan pentingnya hubungan yang harmoni antara individu, keluarga, masyarakat dan juga Tuhan. Tanggungjawab pemimpin pula sering memegang peranan pemimpin dalam membentuk masyarakat yang adil dan bermartabat. Contohnya,
apabila anak tidak dilatih, jika besar bapanya letih. Nampak? Di sini kita lihat, apabila anak tidak dilatih seawal usia yang sangat kecil, maka ibu dan bapanya akan letih untuk mendidik dan mencurakkan anaknya, kerana dari kecil lah kita boleh melentur bulu daripada rebungnya. Yang seterusnya adalah Islam sebagai dasar pemikiran. Raja Ali Haji meletakkan Islam sebagai inti dari segala pemikiran dan pandangan hidup. Puisi-puisinya sering menyampaikan nilai-nilai Islam secara eksplisit, seperti keimanan, ketaatan kepada Tuhan dan juga akhlak mulia. Islam sememangnya amat menekankan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini juga saya ada meletakkan contoh video gurindam. Di sini kita dapat melihat salah satu contoh dalam syair Siti Siana. Beliau menggambarkan perjalanan kerohanian dan nasihat akhlak yang merangkumi ajaran agama sebagai panduan hidup. Seterusnya adalah keseimbangan dunia dan akhirat. Raja Ali Haji sering menekankan keseimbangan antara dunia dan akhirat dengan mengaitkan kebahagiaan duniawi dengan kepatuhan kepada ajaran agama. Hal ini tergambar dalam ajaran beliau tentang pentingnya bersikap amanah, jujur dan menghormati orang lain. Seperti di dalam contoh ini, jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Kerana dengan ini, apabila kita melihat percampuran seseorang itu dengan orang ramai, kita dapat melihat pertuturan yang dikeluarkan oleh seseorang itu. Adakah pertuturannya baik ataupun tidak? Jadi dengan itu kita dapat menggambarkan, mengenali seseorang itu. Berikut adalah sumbangan karya-karya Raja Ali Haji. Terdapat banyak karya-karya yang dapat dilihat bila kita mencari di internet ataupun di perpustakaan. Banyak ya karya-karya yang disumbangkan oleh beliau sendiri. Yang terkenal salah satunya adalah Silsilah Melayu dan Bugis pada tahun 1890, Tufat Al-Nafis pada tahun 1865, Bustanul Katibin. Kemudian adalah Kitab Pengetahuan Bahasa. Ini adalah yang paling popular. Dia punya Gurindam 12. Beliau punya Gurindam 12 amat terkenal sehingga kini Roslan Madon juga ada memperbaharuinya dengan alunannya sendiri. Kemudian ada syair Siti Siana, juga popular. Seterusnya syair Suluh Pegawai, syair Hukum Nikah, syair Sultan Abdul Muluk. Kesimpulan daripada akal budi dan pemikiran Raja Ali Haji dalam puisi Melayu tradisional adalah cerminan daripada visi beliau untuk memperkasa tamadun Melayu melalui bahasa dan moral. Beliau tidak hanya menulis untuk seni tetapi juga untuk mendidik masyarakat, menjadikan karya beliau sebagai pedoman yang relevan sehingga ke hari ini. Gurindam 12 ialah contoh terbaik pemikiran beliau yang menggabungkan keindahan bahasa, kebijaksanaan akal dan juga ketinggian nilai moral. Mari kita lanjutkan terus kepada tokoh yang kedua, iaitu Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri lahir di Barus, Sumatera. Beliau lahir sekitar abad ke-16. Beliau juga dikenali sebagai tokoh sufi dan penyair yang Melayu yang sangat terkenal pada zaman beliau.
Hamzah Fansuri telah mengembara ke pelbagai tempat untuk menambah pengetahuannya seperti ke Mekah, Madinah, Baghdad, Pahang iaitu Tanah Melayu dan juga Kudus di Pulau Jawa. Hamzah Fansuri merupakan salah seorang tokoh besar dalam tradisi kesusastraan Melayu yang terkenal sebagai penyair sufi terkemuka. Pemikirannya sangat dipengaruhi oleh tasawuf, khususnya ajaran wahdatul wujud iaitu kesatuan makhluk yang dipopularkan oleh Ibni Arabi. Melalui karya beliau dalam bentuk puisi Melayu tradisional seperti puisi beliau, Hamzah Fansuri mengangkat tema kerohanian yang mendalam, wahdatul wujud ataupun kesatuan makhluk dan hubungan hamba dengan Tuhan. Hamzah Fansuri mengajarkan bahawa Tuhan adalah hakikat segala sesuatu dan makhluk adalah manifestasinya darinya. Dalam syair-syairnya, beliau sering menggunakan simbolisme untuk menjelaskan hubungan antara makhluk dengan Tuhan. Berikut adalah contoh syairnya. Kita dapat lihat dalam ayat ini Hamzah menekankan kepentingan mengenal Tuhan melalui makrifat, ilmu yang mendalam dan zat iaitu zat rohani. Seterusnya adalah akal sebagai alat pencarian ilmu dan makrifat. Hamzah Fansuri percaya bahawa akal adalah anugerah Tuhan yang mesti digunakan untuk merenung kebenaran hakiki. Namun, akal saja tidak cukup tanpa dipandu oleh hati yang bersih dan memahami. Dalam puisinya, Hamzah sering menyeru pada para pembacanya untuk meninggalkan dunia material demi mencari kebenaran rohani. Ini adalah salah satu contoh daripada Hamzah Fansuri. Di sini beliau menasihati manusia agar tidak terikat dengan dunia, tetapi menggunakan akal untuk mencari kedamaian abadi dengan Tuhan. Seterusnya adalah simbolisme dan gaya bahasa dalam syair. Hamzah Fansuri menggunakan simbolisme yang mendalam dalam karyanya, memanfaatkan elemen-elemen alam seperti laut, angin dan juga bunga untuk menyampaikan idea-idea tasawuf. Gaya bahasa puisi beliau seringkali penuh dengan kiasan dan metafora, memerlukan pembaca untuk merenung maknanya yang lebih mendalam. Sebagai contoh di dalam puisi ini, ayat ini menunjukkan pandangan tasawuf Hamzah Fansuri bahawa Tuhan tidak terikat pada tempat atau rupa yang zahir, tetapi hadir dalam diri manusia melalui penyucian hati. Di samping itu, kritikan terhadap duniawi dan kejahilan. Hamzah Fansuri mengkritik kecenderungan manusia terhadap materialisme dan kedangkalan spiritual. Dalam puisinya, beliau menyeru pembacanya untuk meninggalkan dunia demi mencapai kebahagiaan abadi. Ini adalah contohnya. Dunia ini umpama bayang, tiada tetap, hanya hilang. Janganlah kau asyik memandang, carilah Tuhan yang tiada terhalang. Pemikiran Hamzah Fansuri dalam konteks Melayu. Sebagai penyair sufi, Hamzah Fansuri mengangkat kesusastraan Melayu ke peringkat yang lebih tinggi dengan menyerapkan nilai-nilai kerohanian dan intelek. Beliau juga menggunakan bahasa Melayu tradisional, tetapi kandungan karyanya menggambarkan kedalaman pemikiran falsafah yang dipengaruhi oleh Islam.
Ini adalah karya-karya Hamzah Fansuri. Sebenarnya ada banyak lagi karya-karya beliau dan sumbangan-sumbangan beliau yang dapat dicatat. Karya-karya Hamzah Fansuri sebagai contoh ialah Asrar Arifin, rahsia orang yang bijaksana, Asrar Arifin, rahsia sekalian orang yang bersuluk, Syarab Al-Ashikin, minuman segala orang yang berahi, Sinat Al-Muwahidin, perhiasan sekalian orang yang menggesakan, syair si burung pingai, syair si burung pungguk, syair sidang fakir, syair dagang, syair perahu, al-muntah dan banyak lagi sebenarnya ya. Kesimpulan untuk Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri menjadikan ilmu tasawuf sebagai landasan untuk membimbing akal dan jiwa manusia ke arah ma'rifatullah. Melalui puisi Melayu tradisional, beliau menyampaikan konsep-konsep tasawuf dengan bahasa yang indah dan pelambangan yang kaya. Karya-karya beliau bukan sahaja menjadi sumber inspirasi kerohanian, tetapi juga mengukuhkan tradisi intelektual dalam bahasa Melayu. Kita kembali kepada tokoh kita yang ketiga, iaitu Tenas Effendi. Tenas Effendi atau nama sebenarnya adalah Tengku Nasharuddin Effendi. Nama glamournya ataupun nama popularnya adalah Tenas Effendi. Beliau dilahirkan pada 9 November tahun 1936 dan dia telah meninggal dunia pada 28 Februari tahun 2015. Beliau digelar sebagai budayawan dan sastrawan dari Riau. Effendi telah menulis banyak kertas kerja, baik untuk simposium, bengkel, perbincangan dan juga seminar yang berkaitan dengan bahasa Melayu seperti Malaysia, Brunei, Singapura, Selatan Thailand, Selatan Filipina dan Madagaskar. Pengenalan, Tenas Effendi adalah seorang budayawan dan sastrawan Melayu yang terkenal dengan dedikasinya dalam mengekalkan, memelihara dan mempromosikan adat dan warisan budaya Melayu. Pemikirannya berpaksikan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam adat resam yang dipercayai menjadi pedoman hidup masyarakat Melayu. Dalam puisi Melayu tradisional, Tenas Effendi sering menggambarkan kepentingan adat dan warisan budaya sebagai asas moral, sosial dan kerohanian masyarakat. Tenas Effendi melihat adat sebagai satu sistem nilai yang membimbing orang Melayu dalam menjalani kehidupan mereka. Pada pandangan beliau, adat ialah satu bentuk akal yang tercermin dalam ungkapan tradisional seperti pantun, gurindam dan puisi. Beliau menegaskan adat bukan sahaja bersifat normatif tetapi juga mengandungi hikmah yang mendalam dan yang relevan dengan pelbagai aspek kehidupan. Contoh gagasan adat tradisional dalam puisi Melayu. Akal budi dalam kearifan tempatan. Menurut Tenas Effendi, akal ialah kebolehan memahami dan melaksanakan nilai-nilai murni yang diwarisi daripada nenek moyang ini tercermin dalam tingkah laku, kata-kata dan keputusan orang. Akal dalam tradisi Melayu berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan juga alam. Mereka adalah contoh ungkapan dalam puisi. Beradat hidup biar bertempat, akal berbudi jangan terjerat, hormat sesama jangan terlewat, dunia sejahtera aman bersahabat. Seterusnya adalah warisan budaya sebagai identiti. Tenas Effendi percaya budaya merupakan satu identiti yang mesti dikekalkan
warisan budaya merangkumi adat resam, seni tradisional, bahasa, nilai moral. Dalam sajaknya, beliau sering menyeru agar masyarakat Melayu tidak melupakan akar budaya mereka walaupun zaman terus berubah. Ini dapat dibuktikan di dalam contoh puisi ini. Seterusnya ialah hubungan antara adat dan agama. Tenas Effendi menegaskan adat Melayu tidak bercanggah dengan agama Islam. Malah, adat resam merupakan manifestasi nilai-nilai Islam yang diterapkan dalam kehidupan seharian. Adat resam dan agama berjalan seiring sebagai pedoman moral dan kerohanian. Ini adalah contoh puisi untuk hubungan antara adat dan juga agama. Adat bersendi syarat, syarat bersendi kitabullah. Jadikan hidup penuh berkat, dunia akhirat mendapat faedah. Seterusnya ialah pendidikan dan nilai moral. Di dalam banyak karyanya, Tenas Effendi menggunakan puisi Melayu tradisional untuk menyemai nilai-nilai pendidikan dan moral kepada generasi muda. Beliau menekankan kepentingan budi pekerti yang baik, hormat menghormati dan tanggungjawab sosial terhadap sebagai teras kehidupan. Berikut adalah contoh puisi untuk pendidikan dan nilai moral. Anak Melayu belajar berbudi biar tinggi pekerti dan hati, supaya hidup selamat harmoni, menjunjung adat, menjaga negeri. Tenas Effendi banyak menghasilkan karya-karya popular dia, dan juga terdapat juga banyak sumbangan-sumbangan yang boleh diperolehi daripada sumber internet dan juga sumber media sosial, televisyen, ya. Banyak ada terkenal Tenas Effendi ini dengan karya-karyanya, seperti contoh yang berikut. Banyak, ya. Boleh lihat sendirilah. Untuk Tenas Effendi, kesimpulannya, pemikiran Tenas Effendi ini dalam puisi Melayu tradisional menekankan kepentingan adat dan warisan budaya sebagai cara hidup masyarakat Melayu. Adat istiadat ialah satu bentuk alasan konkret yang mengajar keseimbangan, kesopanan dan keharmonian. Dengan menggambarkan nilai-nilai tersebut dalam puisinya, Tenas Effendi bukan saja mengekalkan tradisi Melayu tetapi juga menyampaikan mesej sejagat tentang kepentingan mengekalkan identiti budaya dalam menghadapi perubahan zaman. Syukur Alhamdulillah kita telah sampai kepada penghujung pembentangan saya pada hari ini, iaitu rumusan untuk pembentangan saya. Sumbangan ketiga-tiga tokoh iaitu Raja Ali Haji telah menekankan bahawa bahasa dan akhlak sebagai prinsip penting dalam membina tamadun negara, manakala Hamzah Fansuri pula mengangkat tasawuf dan spiritualisme sebagai elemen utama dalam kehidupan beragama dan keseimbangan mental, manakala Tenas Effendi pula menekankan kepentingan adat dan budaya sebagai panduan dalam kehidupan bermasyarakat. Ia kekal relevan sehingga ke hari ini kerana pemikiran dan karya mereka sebagai panduan dalam memperkukuh jati diri dan jati diri yang Melayu khususnya dalam menghadapi cabaran globalisasi dan perubahan sosial, ya. Ketiga-tiga tokoh ini banyak memberi sumbangan dan karya-karya mereka adalah relevan sehingga ke hari ini, dan ia menjadi panduan untuk
bangsa Melayu sendiri kekal relevan sehingga hari ini, dan berharap pada masa akan datang juga puisi Melayu tradisional ni akan kekal dan tidak lapuk dek zaman. Tahniah semua yang telah melihat dan menonton pembentangan saya pada hari ini sehingga ke penghujungnya. Okey, saya minta diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.